Jadi kita kata hidup ini singkat kata siapa? Okey, maka kita nak angkat sekali 2 kalimah syahadah. Yang dah terlupa, yang teringat, tolong sebut sepanjang hari. Satu pengiktirafan bahawa kita layak menuntut ilmu, mencari ilmu, menggali ilmu dari siapa pun datangnya. Oleh sebab itu sekali betulkan balik niat, kita sedang berada di rumah Allah, kita sedang beriktikaf dengan Allah, kita sedang berada di tatap Allah, kita sedang bersama dengan murakib dan atib, kita sedang membina balik niat. Niat pertama datang untuk apa dan akhirnya nak jadi apa. Ramai orang tak pasti niatnya, datang je lah, tak payah fikir niatnya apa. Itu pun letih juga. Sebab itu kita kata semua ibadah kita bercangkuk ataupun kata terkait dengan apa yang namanya niat. Oleh sebab itu niatkan, jangan sebab niat nak tengok penceramah, tapi niatkanlah bahawa saya sebenarnya sedang melatih diri untuk jadi dekat dengan Allah. Saya sedang melatih diri untuk menambah ilmu, kerana ilmu dengan syurga seperti ikan dengan air. Siapa yang bercita-cita untuk masuk ke syurga Allah, dia harus setiap hari tanpa jemu, tanpa penat, tanpa letih untuk menuntut ilmu. Kerana kita tidak mampu jumpa syurga kalau tanpa ilmu. Kita tidak mampu merasakan manisnya solat, manisnya ibadah selagi kita tidak kita tidak menambah ilmu tentang ibadah-ibadah kita. Sebab itu kadang-kadang kita melihat ramai orang yang ibadah, solat tak berhenti, puasa sunat tak berhenti, tetapi kelakuannya, akhlaknya, sasiahnya tidak menggambarkan dia sebagai hamba Allah. Ini apa sebab? Kerana kita dah tidak merasa manisnya solat. Manisnya nak bangun tahajud, manisnya nak buat solat sunat. Kerana apa? Tanpa ilmu yang benar tentang solatnya, kita bimbang solatnya tertolak. Oleh sebab itu jangan buat amal ibadah ikut-ikut orang. Jangan buat ibadah tanpa tahu kita buat apa. Dalam wuduk ada apa? Kenapa taharah itu sangat penting? Kenapa bersuci itu sangat penting? Ada orang tak kisah kita bersuci-suci ke tidak. Sebab itu kita kata kita nak angkat kekuatan. Rasulullah pernah melalui sebuah kubur yang akhirnya Rasulullah memotong sepelepah daun kurma, meletakkannya di atas kubur. Bila ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa buat begitu? Kerana orang yang di bawah tanah ini sedang disiksa sepanjang hidupnya, sepanjang dia berada di alam barzah, kerana tidak bersih, bersuci. Jadi sekali lagi konsep ibadah ini pertama mesti suci. Suci pertama, suci dari segi segala kekotoran yang nampak. Kita kata suci dari segi segala kekotoran. Ada yang kita kata kekotoran tu kekotoran yang nampak saja. Sebenarnya kita tak layak lagi ambil wuduk kalau ada lagi kekotoran-kekotoran yang tidak nampak. Apa dia kekotoran yang tidak nampak? Rasa sakit hati, bengkak, benjol, dengki, hasad dan sebagainya. Kerana hati yang suci merupakan lesen pertama untuk amal kita diterima. Oleh sebab itu mari terus belajar. Solat tu apa, sujud tu apa, rokok tu apa. Okay? Itu kalau kita belajar terus dari solat. Tapi sebenarnya mengapa kita tak gembira bersolat? Kerana kita mula langkah rukun Islam yang pertama. Apa dia rukun Islam yang pertama? Mengucap 2 kalimah syahadah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sudah sangat ramai orang-orang, sama ada di tua muda, kanak-kanak, sekolah tahfiz, sekolah biasa, yang sudah tidak mampu mengungkapkan 2 kalimah syahadah secara jelas, tepat dan baik. Jadi akhirnya kita tak tahu bila kita bersyahadah. Bila masa anda tuan dan perempuan mula bersyahadah? Ingat tak tarikhnya? Tarikh lahir ingat tak? Ingat tarikh lahir. Apa sebab ingat tarikh lahir, tak ingat tarikh bersyahadah? Agak-agak. Kerana kita tidak diajar secara rasmi, tidak diajar secara proper, tidak diajar secara sungguh-sungguh oleh mak ayah. Siapa ayah di sini yang ajar anaknya 2 kalimah syahadah sendiri? Tak ada. Siapa mak di sini yang ajar anaknya 2 kalimah syahadah sendiri? Ini letih. Ini yang menyebabkan kita rasa Islam kulit. Kenapa Islam tak lekat dalam hati, tidak dekat dalam pemikiran, tapi lekat di jasad. Okay? Kita lekat di jasad, kita kata kita ingat nak pakai tudung, tapi kita tak ingat nak tudung otak kita, nak tudung fikiran kita. Kerana apa? Kita kata 2 kalimah syahadah kita tidak mengalir dalam darah,
tidak mengalir sebagai satu cara berfikir, tidak mengalir sebagai satu perlindungan, tidak mengalir sebagai satu kontrak dengan Allah. Oleh kerana kita tak ingat tarikh kita bersyahadah di mana-mana tempat yang saya pergi kali pertama biasanya. Maknanya kalau kuliah bulanan, kalau permulaannya mesti meminta kita membaharui 2 kalimah syahadah kita. Bukan tanda kita tidak pernah bersyahadah, tapi kita tak ingat bila kita bersyahadah. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kerana dia merupakan titik pertama paling penting, langkah pintu masuk untuk jumpa Allah. Sebab itu kita tak rindu Allah, kita tak takut pada Allah. Kita kata Allahu Akbar, betul? Kita sebut Allahu Akbar puluh-puluh kali, tapi di hati kita tak pernah ada rasa Allah tu besar. Di otak kita tak pernah rasa Allah tu besar. Dalam kehidupan kita tak pernah kita nak membesarkan Allah. Ni rumah saya, suka saya lah nak buat apa? Ni tangan saya, suka saya lah nak buat petumbuk kat orang. Boleh nampak? Mulut saya, suka saya lah. Kaki saya, suka saya lah. Saya nak melangkah ke mana? Betul? Ini ayat-ayat yang menandakan bahawa kita tidak merasa Allah tu besar. Kita kata siapa besar? Kita besar. Aku suami, faham? Ikut cakap suami. Wah, suami ikut Allah ke tak? Ini kekuatan yang nak diangkat. Jadi kalau nak jadi suami, rasalah bahawa aku sedang diperintah Allah, aku sedang dilihat Allah, aku sedang dibimbing Allah, dan aku sedang merasa aku nak menuju Allah atau menuju syurga. Maka kalau ini tak hidup dalam jiwa, tak hidup dalam darah, tidak hidup dalam tulang, tidak hidup dalam jantung, kita tak akan mampu untuk rasa akur dengan Allah. Ya Allah, kami dari Shah Alam dalam perjalanan, sebab biasanya tak biasalah lalu ke kawasan ini dan terlalu banyak construction, bermacam-macam, belok sana belok sini. Syukur alhamdulillah masih tak sesat, walaupun dah macam nak sesat. Okey, patutnya boleh sampai lebih awal kalau tak sesat lah. Tapi sesat kami Allah bimbing, kita rasa ya Allah bantu kami ya Allah, kami tak tahu kawasan ni ya Allah. Tiup balik U-turn sana U-turn sini, syukur alhamdulillah masih dapat jalan ampang. Okey, walaupun dah masuk tunnel tapi tak masuk ke jalan ampang, dia meraban tak ke mana-mana. Jadi ini satu daripada ujian-ujian bahawa tak biasa, maknanya kita ada kemungkinan sesat, tapi serah balik pada Allah. Ya Allah, kami tak tahu ya Allah. Sebabnya apa? Waste kadang-kadang harubiah pun kita buat. Disuruh jalan ni, betul? Di dunia pun banyak orang tunjuk jalan, tapi banyak tunjuk jalan yang meragam. Jadi kalau kita tak yakin memilih, dia cakap macam ni, dia cakap macam ni, cakap macam ni. Loh, yang mana betul tak tahulah. Okey? Kita tengok dia ustaz, dia betul. Kita tengok dia ustazah, dia betul. Tapi tak betul juga. Boleh nampak? Kerana semua orang diuji Allah. Semua orang ada iblis. Semua orang ada syaitan. Okey, ini kekuatan. Sebab itu yang mula-mula sombong adalah orang baik ke orang jahat? Yang mula sombong siapa? Siapa yang mula-mula sombong? Iblis. Iblis sudah duduk di syurga, sudah jadi orang paling taat dengan Allah, punya lama. Sudah kenal Allah paling dekat. Boleh nampak? Tapi disebabkan ego dan sombong, akhirnya dia terpaksa ucap selamat tinggal dengan Allah. Terpaksa ucap kami bermusuh dengan Allah. Okay, akhirnya dia laknat terus sampai ke hari kiamat. Maka dimulakan dengan sombong. Maka sekali lagi, kita baik ke sombong dengan Allah? Okay. Kita baik ke sombong dengan Allah? Apa tanda baik? Kalau baik, kenapa 2 kalimah syahadahnya tak ingat? Okay, itu tangga pertama kita nak jadi hamba Allah. Tak ada 2 kalimah syahadah, ibadah tertolak. Kamu solat, kamu puasa, kamu haji, kamu zakat, tapi tidak faham syahadah, tidak kenal syahadah, tidak pegang syahadah sebagai lesen, semua tertolak. Okey, jelas setakat ini? Saya mohon siapa-siapa cik abang kita, orang lelaki yang boleh bimbing kita supaya kita baharui syahadah kita, supaya ada tarikh. Lepas ini ada tarikh. Tarikh ini tarikh kami membaharui syahadah. Bila Allah tanya dalam tanah besok, bila kamu bersyahadah? Bila tak tahu lah, lupa. Kami tahu tarikh lahir, tapi kami tak ingat tarikh bersyahadah. Bermakna kita belum mendaftar diri jadi hamba Allah. Sebab itu semua ibadah sakit, semua ibadah tidak istiqamah, semua cerita pasal agama alamak lecehnya. Takkan banyak ni je orangnya, betul?
Contoh, sebab ini majlis agama. Cuba Siti apa? Nurhaliza yang datang meletup surau ni. Kerana kita sangat cenderung untuk jauh dengan Allah daripada dekat dengan Allah. Satu daripada sebab kerana dua kalimah syahadah tidak mengalir dalam darah kita. Dua kalimah syahadah tidak lekat dalam fikiran kita. Dua kalimah syahadah tidak jadi lesen nombor satu. Perisai paling penting, topik leda paling agung untuk kita merasa saya hamba Allah. Oleh itu pagi ini mari kita baharui syahadah kita. Siapa nak volunteer untuk memulakan atau membimbing dua kalimah syahadah? Tak kisahlah imam kata, ya sila tuan-tuan haji, tuan imam. Anda tuan sudah disebut. Okey. Kalau tolak kan malu pula. Okey, silakan. Kita nak membaharui dua kalimah syahadah supaya selepas ini bila mati ditemuk dia tanya Allah, bila kamu jadi hamba Allah? Kita ambil ini sebagai tarikh baru. Okey, sila tuan imam. Minta maaf banyak weh. Sama-sama ikut. Angkat tangan ke atas. Tanda Allah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawasanya dari Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Aku naik saksi bahawa tiada disembah melainkan Allah. Aku naik saksi sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Aku naik saksi sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Terima kasih banyak Tuan Imam. Mudah-mudahan kita tidak lagi, dan selepas ini balik nanti tolong kumpul anak, tolong kumpul semua siapa-siapa yang ada dalam rumah. Maka ayah jadi imam untuk membaharui syahadah anak-anak. Ramai yang sudah saya jumpai di umur-umur imam tapi tak boleh nak mengucap dua kalimah syahadah. Sudah saya jumpa orang-orang yang sudah 60 tahun tapi tak boleh mengucap dua kalimah syahadah. Dijemput ke depan menggigil-gigil macam nak jumpa malaikat maut. Kerana sudah terlalu lama. Sudah jumpa anak-anak muda macam ini di kampus. Dan nak tamat kuliah dah, nak tahun 3, tahun 4, minta dia mengucap, dah terlupa nak mengucap. Anak tahfiz sudah 4 tahun di tahfiz tapi lupa dua kalimah syahadah. Percaya atau tidak? Ini sebahagian daripada yang sudah saya temui ataupun Yomi temui. Dan kita lagi ada jumpa yang lagi 3 tahun nak pencet. Nak tak ingat doktor, saya dah lama sangat tak bersyahadah. Tak letih lah. Okay? Jadi oleh kerana bimbang yang sangat besar inilah, maka setiap tempat pertama yang saya temui selepas PKP, saya angkat balik kekuatan bahawa hari ini tarikh penting. Sebab itu orang bukan Islam masuk Islam, dia ada tarikh, dia ada surat, dia ada saksi, dia ada macam-macam bukti nak tunjuk depan Allah bahawa saya sudah mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusannya Allah. Tiada Tuhan yang disembah. Bila Tuhan yang disembah, apa bukti kita nak buat? Okay. Apa bukti-bukti yang mengatakan tiada Tuhan melainkan aku bersaksi. Bersaksi maknanya pakai kepala. Fikiran aku dia mengaku bahawa aku adalah hamba Allah. Mulut aku mengucapkan, hati aku mengiyakan. Amalan dan perbuatan setiap hari aku adalah tanda bahawa aku tunduk dengan perintah Allah. Hari ini yang datang ke rumah Allah ini orang-orang yang merasa terjentik disebabkan poster, disebabkan nama atau sebabkan jemputan. Untuk membolehkan dia merasa bahawa kekuatan untuk jadi hamba Allah mesti tambah ilmu. Tapi sangat sulit untuk kita didik diri kita. Apa lagi hari cuti kita rasa kita jadi raja. Bukan Allah jadi raja. Oleh itu saya minta semua mak-mak balik nanti kumpul anak-anak, tolong ajar sendiri. Tolong ingat pada anak. Ini lesen pertama untuk kamu kalau kita kata untuk merasa hamba Allah. Kalau nak memandu kita perlu ada apa? Lesen memandu. Kalau kita warga rakyat Malaysia, apa buktinya? IC. Tak ada IC walaupun satu jelatik ni kita punya. Tapi tak ada IC Malaysia. Kita tidak dikata rakyat Malaysia walaupun lahir dan besar di Malaysia.
Maka apa IC untuk kita mengaku kita hamba Allah? Sebab kita nak bercakap tentang hidup ini singkat. Bila kita kata hidup ini singkat, singkat kata siapa? Okey, maka kita nak angkat sekali 2 kalimah syahadah. Yang dah terlupa, yang teringat, tolong sebut sepanjang hari. Kerana ayat ini merupakan sumpah paling besar di bumi. Sumpah paling besar yang disaksikan oleh 4 benda. Yang Tok Imam sebut tadi pertama disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Tok Imam dah bagi tahu kamu tolong baharui syahadah kamu. Baharui bukan di lidah. Kita tadi baru sebut hati belum ikut. Ikut ke tak ikut? Otak belum ikut. Ikut pun tak ikut. Kita tak tahu ikut ke tak. Tapi amalan kita aku buat kerana Allah, bukan kerana saya Tok Imam. Saya buat, saya bimbing kerana Allah. Kalau sahabat saya Tok Imam, saya tak boleh elak. Kemarin dah di mana ya? Diceras kot. Oh ni orang ni kata ni, orang ni kata ni, orang ni kata ni. Seolah-olah sudah ramai yang tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Takut nak ke depan untuk membantu. Boleh nampak? Ini yang kita takut. Kadang-kadang ibadahnya banyak, lebam dahi sujud. Tapi dia tidak merasa bahawa dia kecil je. Siapa besar? Allah Maha Besar. Bila kata Allahu Akbar, apa perkataan paling banyak kita sebut dalam solat? Allahu Akbar. Kenapa sebut banyak-banyak? Nak bagi rasa, nak bagi faham, nak bagi ingat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. 114 surah, satu surah je tak ada bismillah. Surah At-Taubah. Lain semua ada bismillah. Nak bagi tahu apa, pasal apa banyak sangat. Kerana nak masuk dalam otak kita bahawa Allah sangat pengasih dan penyayang. Dalam solat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak masuk dalam hati kita, aku solat ni tanda aku hamba Allah. Bukan nak katakan sebab aku warak. Tak. Aku solat kerana aku nak mengesahkan 2 kalimah syahadah yang aku dah ucapkan. Aku bersaksi pakai mata, pakai otak, pakai perasaan, pakai hati. Aku buktikan dengan amalan. Baru 2 kalimah syahadah itu berfungsi dalam hidup. Pertama, sumpah paling besar 2 kalimah syahadah. Sumpah ini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, walaupun kita tak nampak, tapi kita tahu, betul? Ketiga, disaksikan oleh bumi. Dan keempat, disaksikan oleh diri kita sendiri. Lidah kita yang ungkapkan, mulut kita, suara kita yang ungkapkan. Ini esok Allah tanya. Okay? Maka hari ini kita bersyahadah disaksikan oleh ramai orang. Mudah-mudahan mereka-mereka ini nanti akan menjadi saksi bahawa kita sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Kita sudah mengaku Allah Tuhan kita. Kita sudah membuktikan kepada Allah, aku datang masjid ni, aku datang surau ni kerana aku adalah hamba Allah. Aku nak tambah ilmu tentang Allah. Aku nak tambah ilmu tentang agama. Aku nak tambah ilmu tentang akhirat. Sebab aku dah tahu banyak pasal dunia ni. Tak ada yang tak tahu, semua tahu, betul? Tetapi sangat banyak kita tak tahu tentang Allah dan tentang akhirat. Maka sebab itu sekali lagi bangun kekuatan. 2 kalimah syahadah merupakan inti nombor 1 untuk kita gerakkan jasad kita, gerakkan jantung kita, gerakkan darah kita, gerakkan hati kita untuk merasa seluruh jasad ini bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Kalau miliknya Allah bermakna apa? Mana apa? Jangan sombong. Saya imam kat sini, jangan main-main. Jangan main-main. Saya ketua muslimah kat sini. Dengar cakap saya. Kalau tak ada saya jemput, tak datang doktor ni. Habis cerita. Sebab itu kita dipesan, tolong belajar untuk jadi baik. Latih diri hari-hari untuk jadi baik. Kita latih ke tidak? Pergi kuliah, balik kuliah, pergi ngaji, balik ngaji, tapi mulutnya sama je.
Dia tu memang Allah letih. Air muka tak berubah. Sebab itu orang yang berubah pemikirannya, berubah hatinya, berubah perangainya, air mukanya berubah daripada sombong pergi lembut, daripada tak senyum pergi mudah senyumnya. Betul? Daripada sakit hati senang hati, ni masuk surau je muka. Letih oh. Ini kekuatan buat kuih je dah. Ini saya buat je main-main. Habis pahala, berkah kosong. Sebab itu kita kata ibadah yang terbaik ialah ibadah yang disembunyikan, tak banyak iklan. Saya tahajud setiap hari, tak tahu tak? Jangan main. Wah, ya ke tak? Kerana tersungkurnya hamba Allah menjadi hamba setan apabila dia merasa baik. Okay, nak jadi baik, yes. Tapi bila merasa diri baik, kat surau ni siapa yang paling baik? Saya lah, sebab saya tu imam. Main-main. Itu tu imam. Minta maaf tu imam. Janganlah marah. Bukan perli pun. Kerana kami bahagia tu imam ikut serta. Jangan main-main. Dia boleh semak yang kita cakap ni betul ke salah. Dia boleh komen. Dia boleh cakap, tak payah panggil lagi orang tua ni. Panggil orang lain pula. Dia ada kuasa besar. Betul? Suruh-suruh saya pula. Ada orang tak ada, dia suruh ke depan tu. Betul? Maka ini lesen nombor 1 untuk kita bercakap tentang siapa kita dan siapa Tuhan kita. Siapa kita? Hamba? Hamba siapa? Hamba perut? Hamba dunia? Hamba setan? Hamba anak-anak? Siapa bekerja sini angkat tangan? Siapa makan gaji angkat tangan? Udah tak nak ngaku pula dah. Okey Tuhan. Apa sebab kerja Tuhan? Sara hidup. Ini nak kena lempang dia jawab. Contoh. Okay? Tuan siapa? Who are you? Siapa awak? Oh, lain jawabnya. Terseliur lidah. Sekejap A, sekejap B. Tak tenang kan nak bohong orang. Lempang kan betul. Nah, ini kita nak bangun kekuatan. Dalam masa setengah saat. Betul? Siapa awak? Tak tahulah nama ke apa. Jawab je lah. Itu nama. Maka soalannya mesti siapa nama awak. Tapi kalau siapa awak, mesti besar nak sebut hamba Allah. Kan itu jawapan paling mahal. Jawapan tak ada gaji tapi jawapan ada syurga. Kita nak jawapan ada gaji kan di syurga. Sebab itu bila ditanya siapa kamu, saya hamba Allah. Selain hamba Allah siapa? Hamba Allah je. Ada lain daripada itu? Umat Nabi. Apa perangai Nabi yang anda ada? Apa perangai Nabi yang anda ada? Solat. Ya, solat wajib. Contoh. Perangai. Sahsia, karakter. Betul? Ni kekuatan tak tahu ada ke tak ada tu. Anda baik tak? Tak baik je. Karim. Jadi hamba Allah mengikut Rasulullah tapi tak baik, tak terima ke patutnya. Betul? Sebab apa anda kata anda tak baik? Iman tak tetap. Ya Rabbi ya Karim. Ini kekuatan. Sedar itu penting. Tapi tak berubah itu satu kemalangan. Kalau sedar kita belum cukup ilmunya, tapi tak nak tambah ilmu, kamu sedang berdusta mengaku hamba Allah. Okay, mengaku hamba Allah tapi tapi tak baik. Apa perangai Nabi yang anda ada? Dalam banyak-banyak perangai Nabi, apa yang kamu awak ada? Tak pasti. Aduh. Apa sebab? Belum cukup belajar lagi. Kalau nak pengikut Rasulullah, maka perangai Rasulullah mesti ada dengan kita. Apa perangai Rasulullah yang kita hafal di sekolah kafah? Siddiq, betul? Banyak bohong tak? Biasa bohong tak? Pernah bohong tak? Ni kekuatan. Bohong jadi pakaian, tertanggal dari jadi pengikut Rasulullah. Sebab Rasulullah orang paling
Benar. Dari hari ini sampai mati. Bertaubat malam ini, ya Allah, itu Tuhan. Terima taubat aku, ya Allah. Aku nak jadi pengikut Rasulullah, ya Allah. Aku nak jadi pengikut Allah. Masukkanlah perangai-perangai Rasulullah dalam hati aku, ya Allah. Hati anak aku, ya Allah. Hati isteri aku, ya Allah. Jadi benar, ya Allah. Aku tak nak lagi berbohong sampai aku mati, ya Allah. Itu baru ada tindakan. Kau datang balik ceramah, sama aja. Maka kamu berdusta mengaku hamba Allah. Kita ngaku semua hamba Allah, betul? Tapi keluar daripada surah lawan Allah. Keluar dari surah buat benda yang Allah larang. Keluar dari surah tidak rasa bahawa isteri itu hadiah dari Allah, anak dari hadiah dari Allah. Akhirnya sombong. Kamu semayang tonggak-tonggak, surganya aku pegang. Dia solat bidak letih weh. Boleh nampak? Akhirnya sombong yang bukan-bukan. Maka sekali lagi bangun kekuatan kita hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Paling sikit ada sidik dan ada benar dan ada amanah. Siapa yang curang dengan isteri, dia curang dengan Allah. Siapa berbohong dengan isteri, dia berbohong dengan Allah dan Rasulullah. Oleh sebab itu jangan pegang saya hamba Allah. Tapi hari-hari lawan Allah. Hari-hari tak rasa Allah dekat dengan dia, tak rasa Allah tengok dia, tak rasa dia buat kerana Allah, tak pulangkan balik apa yang dia buat kepada Allah. Saya masak hari-hari angkat tangan. Dah tak nak ngaku dah. Semua tak masak pula dah. Siapa masak angkat tangan? Orang belakang jauh ni. Takut. Apa sebab puan masak, puan? Apa sebab masak? Buka sikit mulut tak dengar. Apa sebab masak? Tembak je, jangan kau gantung. Masak untuk anak suami le. Ni yang kita nak tambah Lepas masak penat ke tak? Penat. Bila balik-balik suami tak makan, apa rasa? Kecewa. Boleh nampak? Terima kasih banyak. Ini jawapan yang diberikan. Bukan bermakna dia salah dah. Belum cukup tepat. Apa sebab penat? Kerana ibadah, masak tidak jadi ibadah. Sebab dia buat kerana anak-anak dan suami. Dia pun tak makan. Apa sebab masak? Kerana Allah. Okey, amin ya Rabbul Alamin. Kenapa tadi tak keluar jawapan tu? Baru terasa. Mudah-mudahan berubah atas izin Allah. Dari hari ini buat apa pun, dari buka mata dan tutup mata, aku buat kerana Allah. Suami senang ke tak senang, suka tak suka, itu hang punya pasal. Yang penting aku buat. Aku buat kerana aku buat kerana Allah. Dia makan tak makan nombor 10, masuk freezer. Esok panaskan. Cepat masak hari ni. Betul ke tak? Tak payah gugut, tak suruh masak, suruh masak, tak nak masak, tak makan. Ingat orang ni kuli apa? Tambah lagi dosa. Pahala masak tak dapat, habis terbang kot tingkap. Sebab dia mengeluh kerana masak. Suami balik, masak apa kan ni? Ingat saya tukar masak. Letih lagi. Kerana hubungan dengan Allah menentukan apa kita cakap, apa kita buat, apa kita hendak, apa kita minta, apa kita harap. Jelas tak ini? Jadi dari hari ini buka mata tutup mata. Dari bangun tidur sampai tidur kembali kita ibadah. Jaga anak, basuh pinggan, basuh kaki, basuh kemas, bangun rumah, sapu rumah, basuh apa lagi? Jaga anak semua. Jaga suami pun. Kena layan suami lagi. Loh. Ibadah. Oh, ibadah. Kalau diniatkan kerana Allah, saya jaga awak bukan sebab awak, bukan sebab handsome awak, bukan sebab awak bagi duit ke saya. Saya layan awak kerana Allah. Sekarang suami itu pilihan dari Allah, isteri itu hadiah dari Allah. Jadi ada yang mak-mak, ayah-ayah yang datang ni sombong dengan suami. Dia sombong dengan isteri. Dia sombong dengan Allah. Kerana isteri itu hadiah dari Allah. Sesungguhnya rezeki, jodoh, kematian dari Allah. Wah. Tapi balik rumah, kau dengar cakap aku, tak dengar cakap aku, kau siap. Dia terlupa dah itu hadiah dari Allah. Akhirnya, ya Allah,
Sebagai kaunselor, saya ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Yang datang suami curang 40 lori. Okay. Ada isteri curang, tapi yang paling banyak suami curang. Sebab dia lesen besar. Kalau lelaki bila kahwin 4. Nak kahwin tapi kenapa bersinar dulu? Kenapa bohong isteri dulu? Boleh nampak? Semalam sampai, ya Allah, isteri tu pula bijak pula. Dia macam mana, entah dia boleh tahu ke mana suami dia pergi. Okay. Dia nampak satu daripada Temeloh pergi ke Tanjung Malim. Jauh ke dekat? Sangat jauh. Ikut deng. Okay. Tanya kat front desk, ada tak orang ini dia tanda daftar? Ada. Dia bawa isteri dengan anak dia. Yang datang tu isteri. Okay. Pak betul-betul depan chalet. Umi cerita bukan sebut orang, cerita kes. Boleh nampak? Jangan kata ngumpat pula. Sebab kaunselor boleh cerita kes. Dia park kereta depan chalet suami dia. Yang suami dia sewa tu lah. Okay. Siap pasang CCTV apa? Video. Nak tengok apa suami buat dalam rumah. Masya Allah. Okay. Bawa balik. Oh Allah. Okay. Isteri sedang melakukan, suami sedang melakukan apa yang tidak patut dilakukan. Okay. Ini contoh-contoh paling dekat depan mata. Suami tak perasan kereta sebelah kereta dia tu kereta dia. Kereta suaminya. Kereta isterinya, kereta isterinya. Bayangkan. Doktor dia tak perasan saya park kereta saya betul-betul depan chalet dia. Loh. Itu contoh. Bila sudah dikuasai iblis. Syaitan itu sangat bijak. Maka sekali lagi, bangun kekuatan kita siapa? Hamba Allah. Bawa jawatan itu ke mana saja kita berada. Yang kita pijak bumi siapa? Yang atap kita langit siapa? Langitnya Allah, ya Rabbi. Masa PKP kita pegang belah kiri, betul? Apa sebab belah kiri? Jantung, betul? Siapa jantungnya pernah berhenti? Siapa jantungnya pernah berhenti? Di sini. Ada? Tak ada. Kalau mati lah dah. Teruk doktor ni. Apa tanya soalan bodoh? Betul? Apa sebab dia tak berhenti? Siapa jaga jantung? Allah jaga. Betul? Di mana Allah? Yang jaga jantung kita tadi siapa? Allah. Maknanya Allah jauh ke dekat dengan kita? Ya Allah. Suami dengan Allah mana dekat? Yang takut siapa? Suami ke Allah? Saya cari redha suami. Maka sekali lagi bangun kekuatan tuan-tuan. Tuan-tuan jadi suami bukan untuk marah-marah, bukan untuk bentak-bentak, bukan untuk arah-arah, tapi untuk mengasihi, untuk mencintai, supaya apa yang Allah bagi itu dibagi sebagai satu hadiah, bukan dibagi sebagai satu bala, bukan dibagi sebagai satu bebanan. Awak nak menyusahkan saya je lah. Kalau itu keluar dari mulut suami, tolong ramai mulut dia sikit. Jangan siapa yang pinang saya, siapa yang angkat, siapa yang terima, aku terima nikahnya sepolan dia sepolan. Siapa yang akan nikahnya? Suami. Tiba-tiba awak kata saya beban, saya menyusahkan. Empang kan betul? Ini contoh. Artinya sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Bahawa untuk menjadi seorang hamba Allah, kita perlu bukti-bukti paling besar dengan Allah. Okay? Maka tajuk yang kita patut bincangkan. Okay, tolong. Ini anak siapa? Dia cari mak dia ke ayah dia? Mak dia, okey. Anak yatim, tak ada mak ke tak ada ayah? Tak ada ayah. Itu anak siapa? Anak saya. Dapat dari mana? Dari suami. Ya ke suami boleh bagi anak? Minta ampun. Bila menatap wajah anak, itu bukan anak kita. Anak
Pinjam dari Allah, amanah dari Allah. Sama juga suami, itu isteri saya. Betul ke isteri anda? Itu adalah isteri pinjaman dari Allah. Maka layan tataplah wajah suami kamu ni hadiah dari Allah. Kamu ni, ya Allah, dilantik Allah jadi suami aku. Kakundok pun. Allah yang izinkan kamu ni jadi suami saya. Jadi layanlah saya sebagai isteri hadiah dari Allah. Bila tak ada ilmu itu, suami semua ni angin lah. Muka ya Allah. Letih. Akhirnya banyaklah yang meninggal lebih dahulu dari isteri. Datanglah persatuan ibu tunggal. Kerana banyak sangat suami yang meninggal kerana terlalu garang, kerana tak mampu mencintai isteri, kerana tak mampu buat baik dengan anak-anak. Akhirnya dia tidak jumpa yang namanya kasih sayang Allah dan tak jumpa dengan kasih sayang manusia. Siapa yang memburu kasih sayang manusia tapi tak memburu kasih sayang Allah, kasih sayang itu akan buat dia berdosa sebanyak-banyaknya. Okay? Oleh sebab itu sekali lagi, untuk kita rasa sayang dengan Allah, tolong sayang apa yang Allah bagi pada kita dulu, apa yang ada depan mata kita dulu. Maka sekali lagi mari kita angkat kekuatan saya hamba Allah pengikut Rasulullah. Apa buktinya? Apa bukti kita hamba Allah? Sekali lagi kita nak angkat kekuatan. Bukti pertama, saya taat. Betul? Yang pertama buktinya, saya sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Tolong jaga 2 kalimah syahadah ini, kerana dia lesen nombor 1 untuk semua ibadah-ibadah kita diterima. Tanpa faham ini, ibadah kita tertolak. Sebab itu doa kita sulit untuk dimakbulkan Allah. Okay? Oleh sebab itu sekali lagi, bukan kerana kita solat, tapi kita yakin seyakin-yakinnya. Ayat ini penjamin untuk kita mati husnul khatimah. Ayat ini menjamin kita untuk masuk syurga Allah tanpa hisab. Besar ke kecil? Sangat-sangat besar. Sebab itu orang bukan Islam yang mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun dosanya ada 4 lori. Banyak ke sikit 4 lori? Banyak. Ada yang masuk Islam di umur 50. Dia buat dosa dari tahun 1 sampai tahun 50. Bila dia mengucap 2 ayat ini, apa terjadi pada dosanya? Hapus. Dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita ni tak hapus-hapus ni. Boleh nampak? Maka kita mohon dengan Allah supaya kita merasa bahawa kita juga dapat ampunan. Maka tolong jadikan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebahagian dari perhiasan untuk bibir kita, hati kita dan otak kita, supaya kita layak dipilih Allah untuk mati dalam husnul khatimah. Apa sebab? Macam mana nak mati husnul khatimah? Dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, sebelum sampai ke peringkat nazak. Setelah sekarang ini sehat, tolong sebut ayat ini, ungkap ayat ini, baca ayat ini, faham ayat ini sepanjang hidup. Supaya apa? Lidah ini besok, darah kita esok, urat kita esok sudah biasa sebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ayat ini ayat terakhir yang kita nak sebut sebelum kita berangkat dari dunia ini. Kalau masa sehat tak sebut, minta ampun. Okay, sebab itu mati su'ul khatimah, mati yang sengsara, mati yang menderita, mati yang buruk, apabila lidahnya ketika nazak. Okay. Lama kata apa? Orang yang mati su'ul khatimah, lidahnya tak nak sebut la ilaha illallah. Apa yang dia sebut apa saja yang dia sebut hari-hari.
Sebab itu hari-hari kena sebut la ilaha illallah sebanyak-banyaknya supaya lidah kita fasih, hati kita fasih, darah kita fasih, dan urat saraf dalam mulut ini fasih sebut la ilaha illallah. Sebab kita tak tahu kita nazak dan kita mati depan siapa. Boleh nampak? Orang suruh timah dia tak nak. Dia tak akan ikut kita punya apa kita kata talqin. Sebab itu kita kena belajar macam mana nak menghadapi orang-orang yang akan meninggal dunia. Talqinkan dia dengan la ilaha illallah supaya ayat terakhir dia, okey, ayat terakhir dia ialah la ilaha illallah. Boleh atau tidak? Sebab itu kita kata ayat ini paling mahal dalam dunia. Ayat ini penentu kepada semua ibadah kita diterima atau tidak. Maka hari ini kita nak mengangkat balik kekuatan hidup ini panjang ke pendek? Hidup ini panjang ke pendek? Dunia ini panjang ke pendek? Wih, dah lama hidup, panjang lah kot. Betul? Kita minta umur panjang ke pendek? Oh, nak umur panjang. Kita dah bagi tahu umurnya pendek, betul? Hidup ini pendek tapi nak minta umur panjang. Ya Rabbi ya Karim, tamak alupanya. Betul? Apa sebab nak minta umur panjang? Nak ibadah ya Allah, ngumpat habis-habis juga. Bila ingat mati ya Allah, takut ke dah mati? Kata ada Allah, kata sayang Allah, kata hamba Allah, tapi takut nak jumpa Allah. Sebab apa? Banyak tak ikut perintah. Maka hari ini sampai mati besok yang datang kuliah hari ini harus latih diri untuk tidak lawan Allah. Kalau tidak, kuliah ini kosong di mata Allah. Kalau datang kerana nak tengok muka penceramah laser ni, dah tak ada apa-apa pun. Boleh nampak? Datang kerana Allah, aku nak berubah, bukan nak dengar ya. Aku nak berubah jadi baik. Nampak kawan kita, tahu tak engkau, tak payah mengumpat dah. Kan kita dah kuliah dah kemarin. Boleh ke tak? Lah. Oh, kita pula lagi habis cerita lah. Itu pun ngumpat Ya ke? Itu pun ngumpat Boleh nampak? Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Mesti ada perubahan. Kalau tidak, kuliah ini 1 sen tak laku. Tak berbaloi dari alam sampai ke sini. Boleh nampak? Oleh sebab itu sekali lagi, kita datang kerana Allah, nak cari redha Allah, nak buat baik dengan Allah, nak berubah jadi hamba Allah, nak masuk jadi calon syurga Allah. Bukan saja-saja, bukan saja je nak hidup. Macam mana? Tak ada apa nak buat pagi ni, turunlah. Kau tengok flat ni orangnya tak cukup surau. Betul? Tapi yang dipilih Allah bukan orang-orang itu. Allah pilih kita di sini. Siapa yang sudah dipilih Allah tak rasa ini penting, berubah itu penting, kosong lagi. Okey, maka hidup ini pendek ke panjang? Pendek. Artinya apa? Tak banyak masa untuk ibadah. Jadi bermakna bila pendek jangan lagi dibuang. Okay? Sebab itu kita kata nak jadikan setiap hari. Sebab itu ibadah tu maknanya bukan sejadah, bukan surau, bukan zikir, bukan tasbih saja. Ibadah ialah apa saja yang kita buat dari buka mata sampai tutup mata, tapi dibuat kerana Allah. Yang tadi sediakan parking saya yang buat macam ni jadi. Kalau dibuat kerana Allah, high class sudah jadi ibadah. Tapi kalau dibuat saya AJK, mestilah. Tak ada apa-apa. Yang masak makanan atas meja tadi, kalau merasa masak kerana siapa? Kalau masak kerana nak jadi makanan penceramah aja, kong. Saya nak masak kerana Allah. Okay. Untuk penceramah, okey, baru betul. Tapi kalau masak kerana penceramah, kosong. Sebab penceramah tak bagi apa-apa kat kita. Boleh nampak? Dari buka mata, basuh pinggan, basuh kain, jaga anak, buka lampin, tukar pempos, segala benda yang kita buat. Tolong betulkan balik niat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku jadi suri rumah kerana, aku buat kerja rumah kerana Allah. Tak payah ngongek-ngongek. Ya Allah, ibu dah kemas dah, balik kamu sepa-sepa.
Betul ke salah? Ibu penat masak, faham. Makan je lah. Ya Rabbi, nak marah aja. Boleh nampak sebab itu muka kita lebih tua daripada muka suami. Sebab suami marah diam je. Tak putus uratnya. Tapi kita ya. Maka boleh belajar macam mana caranya nak bercakap supaya mahal harganya, bukan bercakap mensia-sia. Kalau tak ada perlu kepentingan, tak payah cakap banyak. Bang, nak makan ke? Orang lelaki je. Itu pun pahala, itu pun penting, betul? Bang, kita nak pergi rumah sebelah kejap. Tu mahal lah. Betul? Mudah-mudahan kekuatan yang nak diangkat, syurga tidak boleh datang sendiri. Syurga harus diusahakan. Suami dan isteri harus bekerjasama. Boleh? Jadi kita kata hidup ini singkat. Umur umat Nabi berapa? 60. Itu umat Nabi umurnya Nabi 63. Paling pendek kematian itu datang di umur sekali locengnya 40 tahun. Siapa 40 angkat tangan? Loceng kematian sudah datang sekali. Loceng bagi tahu kamu nak mati weh, tolong pungut bekal. Kedua, loceng kematian berbunyi di umur 50. Siapa 50 angkat tangan? Tak perasan. Dah 50. Okay. Tak sangka mukanya macam 40 je. Awet muda. Umur 50 loceng bunyi. Dia tak kira muka awet ke tak awet. Loceng kematian berbunyi di umur 60. Siapa 60 angkat tangan? Tak ada. Ada kat belakang seorang. Okay. Ada kat depan. Imam 60 dah ya. Memang bermakna loceng kematian sudah berbunyi 3 kali. Awak nak mati weh, pungutlah bekal weh. Dan yang keempat, loceng kematian akan berbunyi di umur 70. Ada orang 70 sini? Ada. Yang memang. Okey. Puan umur 70. 75. Ya Rabbi. Okay. Loceng kematian hanya berbunyi selepas daripada 40, 50, 60, 70. Lepas umur itu loceng tak bunyi dah. Dah habis dah. Get ready tau. Bermakna kita akan dijemput bila masa. Tak ada can lagi dah. Agak-agak puan nak hidup sampai umur berapa puan? Agak-agak. Berapa? Sekarang nak mati dah. Allah hebat je. Okay. Sekarang pun boleh. Ready dah? Dah banyak bekal dah? Belum. Ya Allah kata ready. Artinya kita nak tambah kebaikan-kebaikan dan buat pahala. Artinya orang yang sayang dengan umurnya ialah orang yang tidak akan buang masa buat kerja sia-sia. Orang yang merasa setiap masanya tu mahal sangat. Nak tidur pun jadi mahal. Tapi sayang di umur 60, 70, sandar tidur. Tengok TV tidur. Betul? Bila dia tidur kan tak tidur pula. Loh. Itu sebahagian daripada lumrah orang tua-tua. Puan senang tidur tak? Susah tidur. Apa sebab Allah kata susah tidur? Dia suruh ibadah pukul 3 bangun, pukul 4 bangun, pukul 5 terkejut, pukul 4. Bila tidurnya? Dia memang tak bagi banyak tidur. Kerana kamu dah nak dijemput. Tak payah ngumpat lagi. Tak payah membawang lagi. Tak payah tengok hai orang lagi. Ini sebab kita kata bila di umur hujung-hujung tak payah banyak berjalan. Apa sebab tak boleh banyak berjalan? Supaya kamu tak tengok banyak benda. Ya Allah, tengok baju orang. Bajunya. Tak tengok tudung orang. Tengok macam-macam. Tengok kasut orang. Pergi tengok ngak-ngak. Tengok gelang orang. Ya Allah, itu gelang teriwan tu. Keceluk tu. Ya Allah, ada je nak cakap tak cantik. Jadi mudah-mudahan orang yang sudah di umur 70 adalah orang yang sudah di garisan permulaan. Betul? Di garisan untuk dijemput. Ini kekuatan tahniah sudah dapat sampai umur 75. Jadi kalau kita diberi kesempatan oleh Allah, puan nak hidup sampai umur berapa?
Agak-agak. Agak-agak lah. Berapa? Ada minta dengan Allah nak berapa? Itu tak minta namanya. Okay. Ada nak 80? Rasa-rasa? Tak sampai 80 tak? Macam mana Allah nak bagi kalau tak minta? Maka sekurang-kurangnya di umur berapa pun nak kita-kita ni minta dengan Allah, ya Tuhan kita. Umi dah 71, mintanya kalau boleh sempatlah sampai 80. Minta kalau dapat, kalau Allah bagi. Betul? Maka kekuatan yang kita nak angkat umur ini singkat. Umi ada bawa tip. Nak tengok orang yang umur 60 tadi. Okay, Umi ada tip yang umur 1 sampai umur 100. Siapa nak 100? Ada orang nak hidup, Tok Iman nak sampai 100 Tok Iman. Tok Iman nak berapa? Tok Iman nak sampai ke umur berapa agak-agak? Minta dengan Allah. Berapa? 80. Tak juga, 70. Nak? Tak dengar saya. Bukan umur berkat tak berkat kan umur 10. Nak sampai berapa? Tak minta. Ya Allah, ya Tuhan, macam mana Allah nak bagi? Ya Allah, tuanku saya dah sampai 60. Ya Allah, kalau dah dapat sama dengan Nabi. Wuhu. Artinya apa? Kita minta sebab kita nak berjuang membaiki semua dosa yang masa lalu. Bukan minta nak sombong dah. Bukan minta nak buat maksiat. Betul? Umat Nabi daripada 40 boleh mati, 50 boleh, 60, 70. 70 sikit-sikit oh. 80 lagi sikit, kadang-kadang 90. Itu memang anugerah lah. Okay. Bekas PM kita je sampai 96 bertanding lagi, tak pensan. Contoh. Bukan nak umpat, insyaAllah itu suka dia lah kamu nak bertanding ke tidak. 96. Kerana tarikh itu, umur-umur itu umur yang paling jarang. Betul? Siapa dapat hadiah, betul? Hadiah ke bala? Kalau dia dapat hadiah, maka dia makin dekat dengan Allah. Kalau dia menjadi bala, dia makin jauh dengan Allah. Jadi tidak bermakna umur 40 sehat walafiat lagi dah. Kerana mati ada pada setiap umur. Yang hidup pasti mati. Sebab itu kematian itu mesti jadi satu motivasi terbesar. Satu motivasi terbesar untuk kita merasa bahawa hidup ini tak lama. Kalau tadi Umi kata Umi dia bagi Allah 70. Mana dia 71. Kalau dari sekarang dia kata dari umur 1 sampai umur 71. Panjang ke pendek yang ada? Yang dah lepas banyak dah? Banyak dosa dah? Sangat banyak. Dah sampai lah ni 71. Ada berapa lagi agak-agak? Umi ada, kalau kau boleh minta dengan Allah nak sampai umur 80. Panjang ke pendek? Sangat pendek. Sebab itu sekali lagi yang umur 50, 60, 70, hati-hati, tak payah buat dosa lagi. Kerana kita tinggal sikit. Kalau Umi tinggal panjang ini, bayangkan. Yang dah habis berapa? Sangat panjang. Perjalanan kita sudah sangat jauh. Adakah dengan sampai 50, 60, 70 ini masih nak buat dosa? Masih nak lawan Allah? Masih nak lawan Rasulullah? Masih tak kenal Quran? Masih tak nak suka baca Quran? Masih tak nak ibadah? Muka masih sombong, bengkak benjol dengan orang. Woi, ada apa? Sombong. Tengok orang besar-besar mata, betul? Maka dari udah umur 50, 60, 70 tengok orang, ya Allah, Assalamualaikum, terima banyak. Sebab kita sudah diambang-ambang kematian. Tapi masa itulah kita bergaduh dengan isteri, bergaduh dengan anak cucu, bergaduh pasal kereta, bergaduh pasal kereta, bergaduh pasal rumah, macam-macam. Kerana kita lupa kita akan dijemput Allah, dan kita minta ampun, maaf dari semua
Orang sebab kita tak tahu jumpa dia ke tidak di akhirat. Boleh nampak? Maka tolong rasakan bahawa hidup ini pendek. Bila pendek apa maknanya? Ada masa yang sangat sikit nak buat baik. Kalau selama hari ni jumpa orang tak senyum, ada apa? Belajarlah senyum. Sebab senyum itu ibadah, bukan sekadar sedekah. Ni ramai yang muka susah nak senyum ni. Nak marah je kerja. Pakai tutup mulut mana nampak dah tu. Nampak. Muka senyum, matanya senyum. Tapi kalau mata yang terbeliak macam tu, memang tak senyum lah. Boleh nampak? Juallah senyum, kerana senyum itu satu daripada ibadah. Kalau senyum pun sakit, senyum pun tak boleh bagi kat orang, nak bagi apa lagi? Apa lagi sedekah yang kita nak bagi? Sebab itu ulama kata senyum tu sedekah, senyum tu ibadah, senyum tu tanda kamu sihat, senyum tu tanda kamu dekat dengan Allah, senyum tu tanda kamu ingat kamu nak mati. Senyum itu membuat kamu rasa sehat. Senyum itu membetulkan otak kamu supaya tak bengkak-bengkok. Senyum itu membuat jantung kamu jadi elok. Kalau tak boleh senyum, sendat tu. Faham? Nak bernapas tak boleh kot. Asyik-asyik nak marah. Mohon kepada semua isteri, kalau nampak suami ni marah, awak nak mati ke nak hidup? Nak umur panjang ke nak umur pendek? Awak nak masuk syurga kan masuk neraka? Marahlah, saya tak peduli, saya okey je. Sebab itu Allah bagi contoh Asia dengan Fir'aun. Siapa masuk syurga, siapa masuk neraka? Asia masuk syurga, Fir'aun masuk neraka. Bila nampak suami nak ngamuk-ngamuk ni, awak nak jadi Fir'aun ke jadi apa? Saya nak jadi Asia, nak main-main. Boleh ke tidak? Sebab itu kita nak bangun kekuatan. Itu contoh paling baik. Bukan semua suami isteri masuk syurga sekaligus dan masuk neraka sekaligus. Okay? Nabi Nuh siapa masuk neraka? Anaknya. Isteri itu nampak benar tak faham. Itu Nabi Lut. Nabi Lut suami isteri masuk neraka. Nabi Lut masuk syurga. Itu contoh pada kita. Kamu nak jadi suami isteri yang terpisah, ataupun kamu nak masuk jadi isteri yang nanti pegang tangan suami untuk masuk syurga. Kita nak pegang tangan anak untuk masuk syurga. Tapi kalau anak tak faham apa di 2 kalimah syahadah, ampun tuanku. 2 kalimah syahadah bukan di sini. 2 kalimah syahadah pertama kita rasa paling untung, paling sayang dengan Allah. Sebab Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita kesempatan untuk jumpa Allah. Allah bagi kesempatan untuk kenal Rasulullah. Tapi kalau tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah, hidup panjang mana pun 1 sen tak laku. Sebab itu tolong tambah ilmu, kenal Allah, kenal Rasulullah. Kenal hidup dunia dan kenal akhirat. Kenal syurga, kenal neraka. Kenal alam kubur, kenal alam barzah. Jangan sekadar kenal dunia. Saya duduk di PPR Jelatik, semua kawasan tahu. Tapi tak tahu di mana kubur kita. Tak tahu kita mati dengan siapa. Apa yang kita nak bawa jumpa Allah. Siapa yang tak ingat mati, sombongnya 4 lori. Jadi belajar senyum dulu. Belajar baik dengan Allah dulu. Jadi langkah pertama untuk merasa hidup ini, walaupun pendek tarikhnya, tetapi panjang jasanya. Katalah contoh Tuan Imam jadi imam. Dia meninggal tapi kebaikannya jadi imam, tetap disebut imam kami yang pertama. Tuan imam yang keberapa tuan? Yang pertama? Ya Allah. Dulu imam kita yang pertama tu, bacanya high class. Contoh, surahnya, walaupun sudah meninggal tapi tetap jasanya dikenang. Oleh itu jangan takut buat baik. Kerana setiap kebaikan itu akan bawa jumpa kita, tolong kita, lindung kita dari api neraka. Ini kekuatan-kekuatan yang harus dimiliki. Kenapa mesti buat baik? Okay? Buat baik kerana kita nak baik pertama dengan, sebab itu niatnya buat baik kerana Allah, bukan kerana orang. Kadang-kadang jadi isteri imam yang sombong. Suami saya kan imam, takkan dia biar je saya masuk neraka. Betul ke salah? Ada isteri imam kat sini? Ya hari.
Hati-hati. Isteri suami saya imam mesti banyak pahalanya. Dah. Tak boleh numpang weh. Kalau imam tak boleh didik isterinya, ampun tuanku, isteri ke neraka, suami ke syurga. Kalau imam tak riak, tak ujung. Oh, letih juga minta maaf imam. Jadi bahaya disebut banyak. Okey, tak berapa pahala banyak kan? Ni imam marah saya ni. Doa. Ni kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Bila kita tahu bahawa hidup ini pendek, kita tak ada masa nak buang. Bukan tak ada masa. Kita kena sayang masa. Jangan masak 4 hari 4 malam. Jangan bersembang 5 hari 5 malam. Jumpa kat pasar sampai kering ikan tak naik-naik ni. Sebab sembang kita kan jarang jumpa kan. Pergi pasar dengan masak sama banyak. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertambah lebih baik. Pertama, jaga lidah. Kekuatan kita pertama, kenapa ingat mati itu motivasi nombor 1. Ingat dunia ini pendek itu nombor 1. Untuk bangun kekuatan supaya kita tak banyak buang masa buat dosa. Okay. Tengok orang tengah muka masam, dosa. Kedekut dosa, ngumpat dosa. Semua orang tahu dosa, betul? Tapi sayangnya hari-hari tambah dosa. Apa sebab? Sebab dalam badan kita ada jasad. Dalam badan kita ada jasad, ada nafsu dan ada iman. Orang beriman takut ke senang ke seronok ke tak seronok dengan Allah? Orang beriman dia sentiasa jaga diri dia untuk dekat dengan Allah. Kalau ada benda yang terperangkap dia dah jadi jauh dengan Allah, tak jadi. Nak pergi mana? Nak pergi pasar malam? Nak pergi pasar tani? Jom kita ronda dulu tengok ada apa. Tak beli dulu, tak ronda dulu. Ada tak orang macam tu? Ada saja buang masa. Ronda-ronda tak tengok je. Kan nak beli pun. Faedahnya apa? Tengok je, nampak je apa kita kata orang jual tudung ke tepi. Tengok je. Kau tak ada nak beli, nak tengok apa? Betul? Saya nak beli sayur je, tapi ikan semua tengok. Pasal apa? Tadi kan nak beli sayur, beli sayur je lah. Tapi dah lah, itu ada offer 70% tu. Rugi ya. Nampak tak? Kita terperangkap dengan pengaruh dunia sebab sangat ramai orang yang jadi hamba dunia. Hamba dunia, tamak halobok, tak habis, sombong tak habis kerana dia rasa dia boleh tinggal hidup lama di dunia. Dia terlupa dia akan dijemput. Betul? Dunia ini bukan tempat apa? Tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tolong tinggalkan yang baik-baik. Tolong buat yang baik-baik. Maka pertama tolong ingat balik hidup ini pendek. Oleh itu semua kerja, semua umur yang kita ada, tolong buat ibadah. Apa maksud ibadah? Semua buat baik kerana Allah. Tolong orang, tolong nasihat, tolong tengok, tolong tegur, tolong apa. Okay? Ni tolong nak hidupkan surau ni, ya Allah. Tolong nak meriahkan surau ni, tolong nak bantu anak remaja kita macam mana gayanya. Jadi semua kerja-kerja baik, yang kecil sekalipun. Okay? Yang kecil sekalipun tetap namanya ibadah. Oleh sebab itu kita nak, pertama kita kata kita nak buat amal soleh. Apa maksud amal soleh? Bukan solat, puasa, ibadah, haji, umrah je dah. Amal soleh apa saja kita masak untuk anak, kita mandikan cucu, kita basuh baju, kita basuh lantai, kita buat itu semua adalah amal soleh. Dengan cara kita buat kerana Allah. Berpakaian cantik, kemas ini pun juga adalah amal soleh sebab kita berpakaian sebagai seorang muslimah. Contoh, bukan pakai tudung sebab tudung saya ni special dengan main-main. Mana ada orang pakai tudung macam saya? Setengah mati. Jadi akhirnya tudung campak dia ke neraka. Betul?
Jadi bila kata al-amal soleh, maknanya kita kata kita nak jadi orang yang paling dekat dengan Allah dan Rasul. Jadi apa saja Rasulullah buat, apa tanda kita pengikut Rasulullah? Faham, kenal semua keluarga Rasulullah. Kalau tak faham, mati. Bila tak faham, kita tak boleh ngaku-ngaku. Saya pengikut Rasulullah, tolonglah bawa saya pergi telaga. Tolonglah terima saya. Jangan. Sebab itu hadis Rasulullah. Perangai Rasulullah. Sasiah Rasulullah. Rasulullah pertama paling jujur. Sini. Puan pernah bohong tak? Agak-agak. Pernah bohong ke tak pernah bohong? Pernah bohong. Ada yang tak pernah bohong tak tangan? Muka kita muka banyak bohong. Astaghfirullahalazim. Istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak supaya Nabi mengaku kita adalah umatnya. Petanda aku selawat dengan hang 100 kali, 1000 kali sehari. Siapa selawat ke aku bagi dia syafaat, pertolongan. Siapa selawat pada Rasulullah, maka Allah dapat ampunan. Kita selawat sekali, Allah selawat berapa kali? 10 kali. High class tu. Sebab dia nak jumpa Rasul. Itu satu amalannya. Tapi kalau perangainya macam setan, tak lepas juga. Maknanya tak cukup hanya dengan selawat. Perangai Nabi, ibadah Nabi, cara hidup Nabi, pergaulan Nabi, cara Nabi layan orang miskin, cara Rasulullah menyelesaikan masalah harus dipaham. Di rumah jangan sampai tak ada satu pun kitab yang membincangkan hadis Rasulullah. Hadis Bukhari-nya, Muslimnya, apanya, Tirmizinya. Ya Allah, sahih apa yang kita ada? Okay? Artinya setiap rumah yang mengaku pengikut Rasulullah harus ada satu hadis, buku tentang sahih, kisah-kisah, cerita-cerita, sirah-sirah, sejarah-sejarah Rasulullah, isterinya, anaknya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, peperangan-peperangan yang pernah Nabi lalu dan sebagainya. Itu bukti nombor 1 kita ngaku mengikut Rasulullah. Kalau selawat saja tapi tak kenal siapa Rasulullah, esok kita di masa di alam mahsyar, masa di alam barzakh, Nabi dan didatangkan. Okay, bukan lagi katanya hang kenal tak orang muda depan hang ni. Tak kenal. Apa sebab tak kenal? Tak pernah baca sirah Rasulullah. Tak pernah cerita dengan anak-anak tentang kisah Rasulullah. Umi dulu izin Allah sebab anak yatim. Apa yang mak mi gunakan sebagai motivasi? Kamu ni anak yatim sama macam Nabi. Masya Allah. Tadi ada anak yatim tu kan. Jangan kata kesian. Letih weh. Zaman Umi tak ada orang kesian anak yatim dah. Orang susah semua. Dia pergi ke bendang, pergi nori, pergi nari getah, pergi tanam jagung, tanam keladi, segala benda buat. Sebab kamu anak yatim. Nabi anak yatim bekerja. Tapi kamu untung Nabi duduk dengan orang, kamu duduk dengan mak kamu. Untung tak? Jadi apa yang mak mi kata, kamu mesti baik. Tak pandai tak apa, tapi mesti baik. Ya Allah, baik perangai, baik cara, baik hidup, cara buat. Otak kena baik. Boleh nampak? Apa tanda otak baik? Bukan sebab dapat A saja. Okay. Otak baik bila dia merasa dia akan jumpa Allah, dia akan jumpa Rasulullah, dia akan mati. Kamu kalau mak mati besok, kalau kamu jahat, kesian mak Allah, kesian mak kan kesian diri sendiri. Ini contoh. Maknanya orang tua-tua dulu kalau didik anak, dia didik dengan kenalkan balik dengan akhirat. Makan membazir, jatuh sebiji nasi kat pinggan. Sebab kita berbendang, tahu susah nak dapat beras. Apa upah makcik matuk kalau kamu orang Perak matuk. Kamu nasi jatuh sebiji ni, nasi ni toyak, tahu tak? Masya Allah. Apa sebab toyak? Kamu biar dia jatuh. Esok di akhirat nasi ni besar kamu jadi besar nasi. Masya Allah. Nabi nasi dia esok tanya kamu, kenapa kemarin kamu tak makan aku? Ya, takut ke tak?
Itu cara nenek macam matuk Umi nak motivasi ni, jangan membazir. Sebenarnya jangan jatuh walaupun sebiji, sebab nak dapat nasi, nak dapat berasnya susah. Berbendang sendiri, berjemur macam nak pensan sebab hitam sampai sekarang. Bukan tuai macam sekarang pakai mesin tang, kita ketepek. Menuai ya Rabbi, mana tak putih, mana tak hitam. Okey, ambil jemur ada bendangnya. Ini sebahagian daripada perjuangan. Sebab Nabi susah. Tapi susah Nabi tidak membuat dia jadi jahat. Susah Nabi tidak membuat dia bohong. Susah Nabi tidak membuat dia mengeluh. Susah Nabi tak buat dia lawan orang dah. Sebab itu mak mimpi saya apa? Kalau kamu gaduh, orang nak ajak kamu gaduh, lari balik. Tak payah jangan lawan-lawan, jangan tengok dia. Jangan tengok muka dia, faham. Kita pula angin satu badan. Nak ngalah setengah mati. Oleh sebab itu sekali lagi bangun kekuatan. Amal baik, apa saja amal itu baik, dengan syarat jaga balik hubungan dengan buat baik tidak kerana orang, buat baik bukan nak bangga-bangga, buat baik bukan nak tunjuk-tunjuk orang, buat baik bukan kerana nak dipuji, buat baik bukan nak disanjung-sanjung, buat baik kerana kita nak jadi baik. Ya Allah, jadikan saya baik ya Allah. Aku ni banyak dosa ya Allah, bantu aku jadi baik ya Allah. Nangis dengan Allah. Mak bin nangis kata, jadikan anak aku ni anak baik ya Allah. Kami susah ya Allah, jangan bagi anak aku ni susah ya Allah. Nangis dengan anak, minta dengan Allah walaupun secara mudah, tapi sungguh. Ni kekuatan. Kita nak tak sungguh-sungguh solat ya Allah. Amin. Tok Imam baca doa tanggal taribuh. Amin. Amin. Letih weh. Mana ibadah, mana doa nak diterima? Minta maaf Imam, saya tak tahu orang sini macam mana. Sebenarnya khusuk setengah mati pada pandai doktor. Okey, jelas? Ingat mati itu penting? Rasa pendek itu penting? Jangan rasa nantilah dulu. Nak sedekah, nantilah dulu. Nak tolong orang, nantilah dulu. Ajak orang lain. Kalau tadi kita ada orang lain juga. Betul? Kan kat surah ni fardu kifayah. Kalau kita tak buat, orang lain je buat. Betul? Orang lain buat, kita tak payah. Betul? Hati-hati fardu ain kita buat, fardu kifayah pun kena buat dong. Esok siapa nak angkat jenazah kita? Itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Tak datang siapa yang payah. Boleh mayat, golek-golek sendiri. Oleh itu sekali lagi, jangan datang masjid kerana orang meninggal. Jangan datang masjid kerana kita susah payah nak tahlil dan sebagainya. Datang masjid, datang surau kerana kita nak jadi hamba. Jadi hamba Allah. Dan kalau ada orang yang datang sekejap, hilang sekejap, jangan tengok. Lama tak nampak. Jaga masjid pun, surau pun nak kena jaga mulut juga. Lama tak nampak. Ya Allah. Kadang dia tak perasan orang tu ada. Tapi dia tanya, lama tak nampak, tak kuasa aku nak datang. Aku datang hari-hari, dia kata tak nampak. Boleh jelas tak ini? Maka kekuatan pertama yang nak angkat, banyak-banyak buat amal jariah. Banyak-banyak buat fardu kifayah. Kerana ini juga sangat membantu. Fardu ain saja tak cukup. Sebab itu Allah kata kamu masuk syurga bukan kerana solat kamu, puasa kamu, ibadah kamu. Tapi apa? Kerana adanya apa? Rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Jangan kata lebam dahi solat maka dia masuk syurga. Dah. Kerana orang yang biasanya banyak ibadah jatuh masuk ke dalam namanya riak dan ujub. Dia paling takut. Sebab itu kita kata berusaha habis-habisan untuk jadi baik, tetapi jangan merasa baik. Kat surau ni saya yang paling rajin datang. Saya hari datang main. Setiap kali solat datang. Dia bersembang beria-ria tapi dalamnya ada riak. Kosong. Mudah-mudahan kita katakan ingat mati itu penting. Nak buat amal kebajikan itu keperluan. Keperluan maknanya semua orang kena buat. Bukan seorang-seorang tengok seorang buat dah. Awak AJK awak lah buat. Awak isteri imam bawa awak lah tegur dah. Siapa-siapa boleh tegur. Tapi tegur kerana Allah. Buat kerana
Allah merasa dilihat, merasa bersama, merasa kita nak dilayan, masih nak dapat redha Allah. Kalau ini yang menjadi modal kita. Okay? Nak buat baik bukan kerana diperhati Allah, diperhati manusia, tapi diperhati Allah. Boleh faham jelas setakat ini? Nak berubah jadi lebih baik, nak berubah jadi kurang kurang dosa, tambah pahala. Mudah-mudahan kerja yang kita buat hari ini diterima Allah sebagai dapat ibadah fardu kifayah yang Allah harapkan, yang Allah terima, yang Allah rindu, yang Allah suka. Okay? Jadi kalau kita tak suka, itu salah kita. Okay? Allah bagi masalah, Allah bagi ujian kerana Allah nak kita balik jumpa Allah. Maka langkah pertama yang nak dibuat, balik rumah hari ini sampai mati. Setiap hari buat solat sunat, taubat. Istighfar setiap hari bukan 100. Bila makan. Sebanyak biji nasi yang kamu makan, kata ulama. Masya Allah banyaknya. Satu suap ada berapa biji? Itu banyak tu dia nak dizikir, bukan sikit. 100 je. Boleh nampak? Jadi kalau 3 kali makan, banyak biji nasi yang kita nak buat. Jangan bayangkan sikit dah lah, 33 je. Betul. Jangan had-had kerana umur makin pendek. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi hari ini akan menjadikan kita merasa lebih bahagia untuk meneruskan kehidupan. Ya Allah, dah 11.30. Kita punya jadual sampai pukul berapa tadi? 12. Okey, jam saya 11.30 insya-Allah. Saya tak ingat jemputannya sampai pukul berapa. Sampai pukul 11 Rabbi. Ampun tuanku, saya telah mengambil dan mencuri masa tuan-tuan dan membuat lebih dari yang diperlukan. Jadi tolong halalkan. Sebab ikut kertas, ikut jemputan, ikut surat, jangan pada bandai. Dia ni kalau bercakap tak sempat, tak ikut masa, orang dah muntah, dah tahu tak. Okey, kita bagi 1 atau 2 soalan kalau ada. Kalau yang terperanjat lah. Soalan-soalan yang rasanya tak tidur kalau tak tanya. Ada apa-apa soalan nak tanya? Yang berkaitan dan tak berkaitan. Kalau paling sikit 1 lah kot, kalau ada. Kalau tak ada, okey je. Semua faham? Hebat. Syukur Alhamdulillah. Allah mudahkan segala urusan. Dan yang paling penting berubah. Saya nak jadi lebih baik. Ini janji dengan saya. Janji dengan Allah, janji dengan malaikat. Ya Allah, itu aku jadikan hari ini, hari aku dengar kuliah ini atau punya tazkirah ini, ya Allah, untuk aku merasa bahawa aku nak kurangkan dosa, nak tambah baik. Aku nak mati husnul khatimah, aku nak mati dalam keadaan terampun, aku nak mati dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan. Jadi kalau tak ada soalan, dah tak ada, okey? Oh ya sayang, bagi tu mikrofon depan mata tu, silalah capai supaya orang belakang-belakang tu dengar. Pegang je, tak belah mata dia mati tu. Okey, on lah dulu mikrofon. Tekan lama sikit. Tekan butang yang ada bulat ke tepi tu. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan satu. Yang kita duduk dalam solat yang sembahyang tu, kita baca, kan kita ada yang jumpa ayat asyhadu alla ilaha illallah tu. Adakah sama yang macam kita nak kata yang Syahadah setiap hari ini, maksudnya yang Ustazah maksud tadi tu, kita setiap hari kena syahadah kena tu, yang dalam bacaan sembahyang ni adakah sama maksudnya? Maksudnya sama, tapi itu bacaan dalam solat. Kita betul siapa solat tapi tak syahadah. Siapa solat tapi tak baca 2 kalimah syahadah, tak pernah sebut 2 kalimah syahadah, tak pernah ulang 2 kalimah syahadah, tak ada modal dalam hatinya 2 kalimah syahadah, solatnya tertolak. Semua 4 itu tertolak kalau tak ada yang pertama. Sebab itu kita kata haji boleh tak pergi, betul? Tak ada duit. Zakat boleh tak buat sebab tak ada kata, betul? Puasa tak boleh buat, demam, betul? Tua demam dalam perjalanan, betul? Tapi 2 ni tak boleh tinggal. Solat dan syahadah. Ada solat tak ada syahadah kau.
Ada syahadat, ada solat, kom juga. Jadi yang nak jadi layak jadi orang Islam yang sebenar dua je, bukan 3, 5. Dua ni kalau selesai, everything will be fine. Semua akan jadi baik. Jadi syahadah dalam solat adalah bacaan dalam solat. Tak boleh diangkat. Inilah syahadah saya. Ini rukun Islam pertama saya. Tak. Dia jadi berapa rukun Islam? 4. Rukun Islam berapa? 5. Jadi Yahudi rancangkan sistem kita supaya anak belajar agama terus belajar syahadah, terus belajar solat, tak belajar syahadah. Sebab itu ramai anak kita, termasuk yang jumpa anak sekolah tahfiz, tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab dia mula dengan solat. Boleh nampak? Cara supaya tidak ada keyakinan tentang Tuhan. Tak ada keyakinan. Sebab itu kalau sekolah-sekolah di barat, di Amerika, tadika tu dia menghafal sifat 20 tu. Ya Allah. Sebab sifat 20 itu kunci untuk kita kenal Allah. 2 kalimah syahadah itu pintu masuk untuk diterima sebagai hamba Allah. Okey, jelas setakat ini? Okey, kalau kita sudah bersyahadah, masa kita solat, asyhadu alla ilaha illallah mengalir dalam darah. Aku bersaksi dari Tuhan melainkan Allah yang disembah dan Muhammad utusan Allah. Sebab itu kekuatannya nak dibangun. Kita belajar Fatihah dan masak 26 kali sehari baca, betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Apa maknanya? Padamu aku menyembah, padamu aku mohon pertolongan. Iyyaka nasta'in, padamu hamba mohon pertolongan. Ulang ratus-ratus ribu-ribu kali. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Aku nak jadi baik ya Allah, bantu ya Allah. Ini kekuatan yang nak diangkat. Ulang ribu-ribu kali. Ibnu Taimiyah guna ayat itu untuk apa? Untuk nak ubat diri dia. Ru'yah diri. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Aku dah buat semua ya Allah, bantu ya Allah. Aku dah usaha ya Allah, bantu ya Allah. Sebab itu ibadah itu bukan solat saja. Ibadah itu semua kerja baik. Iyyaka na'budu, aku pada Muhammad menyembah, padamu mohon pertolongan. Sebab itu 2 kalimah syahadah itu ayat sembah Allah, ayat cinta Allah, ayat kenal Allah, ayat dekat dengan Allah. Boleh nampak? Aku bersaksi. Bermakna orang yang ada Allah, dia tak akan marah orang. Orang yang ada Allah tidak akan kedekut. Orang hamba Allah tidak lawan Allah. Orang yang hamba Allah tidak lawan siapa-siapa pun. Dia akan jujur sejujur-jujur sebab dia tahu Allah bersama dia. Betul? Sebab itu orang yang bekerja kerana Allah, dia rasa Allah dengan dia. Kedua, Allah tengok dia. Tak boleh. Dia buat kerja cincai ni, Allah tengok ni. Ketiga, dia rasa Allah akan nilai kerja dia. Keempat, dia nak serah kerja tu ke Allah. Ya Allah, terima ya kerja aku ni. Walaupun aku cuci tandas ya Allah. Walaupun aku potong rumput ya Allah. Ini ibadah ya Allah. Syahadah akan menjadi tunjang untuk kita merasa taat dengan Allah. Sebab itu orang yang faham 2 kalimah syahadah, dia tak akan buat dosa, tak akan lawan Allah. Boleh? Jelas jawapan? Okay, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kalau tak kena di mata dan hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik itu kelemahan saya sendiri. Sekali lagi saya mohon ampun dan maaf. Dan anda kata ini pertemuan terakhir, sebab orang dah tua kan, dan loceng dah bunyi 4 kali, tak bunyi lagi dah. Okay, andai kata sebab nak doa orang lelaki ada maksudnya, orang perempuan tak payah doa untuk orang lelaki. Orang lelaki kena doa. Jadi Tok Imam mungkin nak tutup dengan doa kan? Kita bagi Tok Imam doa. Okay? Jadi sekali lagi memohon ampun anda kata ini pertemuan terakhir kita. Dan tuan dan puan mendengar berita Umi berangkat berjumpa Allah. Sudi apalah kiranya mengirimkan sekeping Fatihah untuk Umi. Mudah-mudahan. Okay, Fatihah kiriman tuan-tuan dan perempuan hasil pertemuan ini akan memudahkan perjalanan Umi ke alam barzah. Jadi sekali lagi minta maaf banyak-banyak ampun. Dan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua yang hadir, laki-laki dan muslimin muslimat, kerana ini merupakan hadiah dari Allah untuk kita sama-sama mengubah diri layak untuk menjadi calon syurga Allah, insya-Allah. Jadi saya jemput siapa-siapa Tok Imam ke naik